Wah. Lấp rồi. Kan? Ada setting di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Suratul Mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbaka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebentar tadi kita sudah menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian seterusnya kita lapangkan masa kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu insyaallah. Baik, pada malam ini kita akan teruskan pada bab solat, yaitu masih menggunakan kitab yang sama, Indahnya Hidup Bersyariat. Kita masuk pada bab rukun solat. Sebelum ini kita sudah memasuki pada menyatakan syarat wajib solat.
Syarat wajib solat bila ada pada diri kita, maka wajiblah kita solat. Kalau gugur salah satu, maka tidak wajib kita solat, yaitu Islam, balik, berakal. Kemudian kita pun sudah melihat berkaitan syarat sah solat ada 5. Jadi sebelum kita menunaikan solat, 5 perkara ini perlu kita lakukan, perlu kita laksanakan agar solat kita itu sah. Kalau kita tidak buat salah satu syarat sah solat, maka tidak sah solat kita. Ada 5 perkara, ini kita ulang semula, yaitu mengetahui masuknya waktu solat. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita mendirikan solat, kita kena pastikan terlebih dahulu betul-betul masuk sudah waktu solat, barulah kita solat. Jangan kita solat mengikut sangkaan kita. Walaupun sudah masuk waktu solat, tidak sah solat. Mesti dengan yakin, sama ada melalui telefon bimbit ataupun azan di surau ataupun masjid. Yang kedua, menghadap kiblat. Kita kena sedaya upaya mencari di mana arah kiblat, barulah kita mendirikan solat. Kemudian menutup aurat, suci daripada najis. Suci daripada najis sama ada pakaian, anggota badan dan tempat. Tempat ini yaitu tempat kita sujud. Dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Pastikan tempat itu tiada najis. Lain tempat itu kalau ada najis, sah solat. Jangan kalau kita mau sujud ada tai cicak, kita sujud tidak sah. Kalau bagian paras dada kita ada najis, kita mengelak, sah solat. Yang penting bukan tempat kita sujud letakkan tangan, kaki ada najis, yang itu tidak boleh, tidak sah solat. Kemudian yang kelima, suci daripada hadas, yaitu berwuduk dan telah mandi hadas. Mesti berwuduk dalam keadaan yang betul lah, dari segi penggunaan airnya, cara berwuduknya mestilah betul. Kena lakukan yang rukunnya dengan betul. Sama juga mandi hadas, mestilah mandi hadas dalam keadaan yang betul. Selesai berkaitan syarat wajib, syarat sah solat. Kini kita masuk rukun solat. Rukun solat ini ada 13. Rukun solat ada 13. Rukun dalam solat ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Maknanya menurut di dalam mazhab Syafi'i ada 13 perkara ini yang wajib kita lakukan. Yang wajib kita lakukan, kalau tertinggal salah satu maka tidak sah solat. Rukun ini maksudnya kena selesaikan, kena lakukan ketika melakukan amalan tersebut. Khususnya solat. Jadi ada 13 rukun dalam solat. Yang pertama, niat. Rukun yang pertama ini kita kelaskan kepada rukun qalbi. Jadi maknanya rukun dalam solat ini ada 13. 13 ini pecah kepada 3. Ada yang pergi ke rukun qalbi, ada yang pergi ke rukun qauli, ada yang pergi ke rukun fi'li. Rukun qalbi ada 1 sahaja. Rukun qauli ada 5. Selebihnya ke rukun fi'li. Maksudnya rukun fi'li ini rukun dilakukan dengan perbuatan. Kalau rukun qauli dilakukan dengan percakapan. Kalau rukun qalbi dilakukan dengan hati. Jadi rukun yang pertama, niat dalam hati. Niat dalam hati. Jadi niat itu mesti dilakukan melalui qalbi, hati. Tidak boleh kita niat solat melalui rukun qauli. Maknanya solat niatnya mesti di dalam hati. Biasa kita lihat orang niat sebelum mendirikan solat ataupun sebelum melafazkan takbiratul ihram. Dia niat sholli fardhu zuhri arba rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Boleh, yang penting ketika Allahu Akbar itu niat di dalam hati. Maknanya lafaz sebelum takbiratul ihram itu dalam mazhab Syafi'i sunat. Contoh kita lafazkan saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Kita angkat takbiratul ihram. Allah, ketika Allahu Akbar itu disitulah niat di dalam hati, lintasan dalam hati. Kalau kita tidak niat dalam hati, maka tidak sah solat. Contoh Allah, ketika Allahu Akbar itu niatlah di dalam hati lintasan. Aku solat fardu, aku solat fardu zuhur. Kasih habis. Aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Ataupun saja aku solat fardu zuhur menjadi makmum. 4 rakaat itu tidak perlu pun tidak mengapa, kerana Allah pun kalau tidak diniatkan dalam hati tidak mengapa. Itu ada pembahagian berkaitan niat, nanti kita lihat. Dari segi bahasa an-niyah, yaitu bermaksud kehendak, qasad. Dari segi syarak, bermaksud berkehendak untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Jadi kalau kita solat tanpa niat, solat maksudnya kita bukan mendirikan solat lah. Kita melakukan, kita berdiri, rukuk, sujud, tetapi bukan solat, tidak sah. Jadi kita mesti berniat ketika solat. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. Niat ialah lintasan hati tentang apa-apa yang diniatkan. Niat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul ihram, yaitu tatkala ia mengatakan Allahu Akbar. Maka hatinya berkata seperti yang berikut. Yang lafaz niat yang 5 lah. Sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sama ada dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dan sebagainya. Yang penting niat itu dalam hati, lintasan dalam hati. Ya. Kandungan asas niat. Ketika niat itu tidak semua perlu kita, boleh juga kita niatkan semua di dalam hati, tetapi ada perkataan yang perlu kita lafazkan ataupun yang perlu kita niatkan. Yang pertama yang dipanggil sebagai qasad, ta'rid dan ta'yin, yaitu menghadkan jenis solat seperti fardu, sunat atau qada, dan nama solat, contohnya asar atau maghrib. Kita lihat pembahagian niat. Yang pertama, al-qasad adalah perlu bagi membezakannya dengan amalan lain. Ia juga suatu penegasan bahawa solat yang hendak dilakukan adalah atas pilihan diri sendiri. Jadi pembahagian niat yang pertama, sahaja aku. Sahaja aku. Jadi untuk memastikan kita solat itu bukan dipaksa, kita merelakan diri. Jadi pembagian niat yang biasa kita baca, contoh dalam bahasa Melayu, saja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah. Jadi pembahagian niat yang 3 itu, yang pertama sahaja aku, yang dipanggil sebagai al-qasad. Jadi 3 ini perlu diniatkan dalam hati. Selain daripada 3 ini, kalau kita tidak niatkan dalam hati, tetap sah solat kita. Kita lihat ta'arud pula bermaksud melintaskan niat fardu di dalam hati. Berarti perlu diniatkan solat fardu. Ini penting bagi membezakannya dengan solat sunat.
Yang kedua, yang pertama kita sudah sengajakan diri kita untuk sholat. Kita merelakan diri kita untuk sholat. Kita tidak terpaksa dalam sholat. Yang pertama, sahaja aku. Al-qasad, sahaja aku. Yang kedua, at-ta'arud, yaitu sholat fardu ataupun sholat sunat. Jadi lafaz yang perlu kita niatkan dalam hati, yang pertama sahaja aku, sholat fardu. Kemudian manakala ta'ayin, yang ketiga at-ta'ayin, perlu bagi membezakannya dengan jenis solat fardu yang pelbagai. Ketiga unsur ini adalah wajib semasa berniat bagi mazhab Syafi'i. Manakala meniatkan solat fardu sebagai fardu pula ialah wajib juga menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain. Kemudian yang ketiga, sahaja aku solat fardu subuh. Tiga ni sahaja yang perlu kita niatkan, yang rukunnya di dalam hati. Jadi kalau kita solat berjemaah, menjadi makmum, ataupun yang keempat menjadi imam. Jadi 4 rakaat kerana Allah Ta'ala kita tidak niatkan dalam hati pun tidak mengapa. Sah solat, sah niat kita. Jadi yang penting sahaja aku solat fardu subuh. Tiga ni sahaja yang wajib kita niatkan dalam hati kita. Tapi kalau kita berjemaah, kita tambahlah. Kita tambah menjadi makmum ataupun menjadi imam yang keempat. Tapi kalau solat bersendirian cukup dalam hati kita, sahaja aku sahaja aku solat fardu ta'yin. Kita sebutlah lafaz niat apa yang kita solatkan pada waktu itu, yang 5 tersebut. Sahaja aku solat fardu zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Itu berkaitan niat. Jadi niat perlu kita laksanakan. Kalau kita tidak niat ketika solat, maka solat kita tidak sah. Jadi niat itu di dalam hati, bukan niat sebelum mendirikan solat. Biasa masyarakat kita buat niat sebelum mendirikan solat. Itu cara yang salah lah. Bukan cara yang salah. Dapat pahala kalau kita lafaz niat sebelum mengangkat takbiratul ihram, sunat. Akan tetapi mestilah disertakan juga niat di dalam hati. Kemudian takbiratul ihram, rukun solat yang kedua, kita kelaskan dia ke rukun qauli, yaitu lafaznya Allahu Akbar. Kita lihat syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi 5 perkara ini kalau kita lakukan barulah betul syarat-syarat takbiratul ihram kita. Ada 5 perkara. Yang pertama, ketika melafazkan takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Bukannya ketika baru hendak berdiri menunaikan solat. Jadi kita berdiri, barulah kita mengangkat takbiratul ihram. Tangan ini bukan tangan tu yang kita angkat. Tangan ini sunat saja. Kalau kita tidak angkat tangan pun sah solat kita. Yang perlu dilakukan adalah lafaz Allahu Akbar, itu rukun qauli. Perlu dilafazkan. Tangan kita pun kalau kita tidak angkat, contoh Allahu Akbar, kita tidak angkat, sah solat kita. Sebab angkat tangan ini sunat sahaja. Yang kedua, syarat-syarat takbiratul ihram, menghadap kiblat ketika melafazkannya. Yang ketiga, dilafazkan dalam bahasa Arab. Mesti semua perkataan tersebut, semua hurufnya mesti betul. Jangan tertinggal salah satu hurufnya. Jadi lafaz Allahu Akbar kita perlu sebut dengan betul. Bukan Allahu Akbar. Dia tambah huruf, dia tambah mat asli. Jadi kalau dia tambah huruf, tidak sah lafaz takbiratul ihramnya, maka tidak sah solatnya.
Contoh Allahu Akbar, salah. Kena lafaz Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Ada kasih qalqalah huruf kaf. Allahu Akbar, salah. Kena lafaz Allahu Akbar. Yang keempat, mendengar ke semua huruf yang dilafazkan. Rukun qauli ada 5. Lima bacaan ini perlu kita baca, perlu dikeluarkan suara, telinga kita sendiri dengar. Allahu Akbar, telinga kita dengar, maka sah lafaz takbiratul ihram kita. Kita mesti sebutkan. Jadi 5 ini kita sebut, yang lain kita tidak sebut, sah salat kita. Sebab yang penting rukun qauli yang 5. Yang pertama adalah lafaz takbiratul ihram. Yang kelima, ketika melafazkan takbiratul ihram, perlulah disertai dengan niat solat. Perlulah disertai dengan niat solat. Ketika mengangkat takbiratul ihram, mesti niat dalam hati. Kalau kita tidak niat dalam hati, seolah-olah kita tidak mendirikan solat. Seolah-olah kita berdiri, ruku, sujud, tanpa bukan tujuan solat. Maknanya sia-sialah kita solat, sebab tiada niat solat. Sebab kita dinilai berdasarkan apa yang kita niatkan. Kita lihat sedikit berkaitan was-was dalam takbiratul ihram. Was-was, semua tuan-tuan tahulah kan, berkaitan was-was. Was-was ini ialah ragu-ragu. Ragu-ragulah, tidak yakin dengan apa yang dilakukannya. Kalau was-was dari sekecil-kecil perkara, dia akan melarat. Bila sudah melarat, dia akan kacau kita punya pikiran kita. Itu sebab ada yang individu yang terlampau was-was, ganggu psikologinya, dia akan mengakibatkan kemurungan, bunuh diri dan sebagainya. Disebabkan dari was-was yang kecil sampai was-was yang besar, sampai was-was yang melibatkan bab akidah. Contoh terdetik di hatinya, Islam gagu nih. Itu was-was, was-was yang teruk sudah, daripada sekecil-kecil was-was. Jadi biasa kita lihat ada individu yang mengangkat takbiratul ihram berulang kali. Berulang kali, itu adalah disebabkan was-was. Sama juga perihalnya berwudu. Berwudu, dirikan solat, batalkan solat, pergi berwudu lagi. Itu yang kita takut. Daripada solat 10 menit jadi 2 jam. Itu kita belum sentuh lagi berkaitan mandi wajib. Berjam-jam. Keluar daripada tandas, terdetik dalam hati. Rata ke bagian ketiak nih. Bilang Ustaz Azhari Idrus, bagus kamu rakamlah, kamu mandi wajib. Jadi kamu boleh tengok, ratakah ataupun tidak. Itu Ustaz Azhari Idrus cakaplah. Jadi kalau selepas kita mandi wajib, kalau terdetik dalam hati kita, rata sudah nih semua. Kalau keluar daripada tandas, ada bisikan lagi, jangan layan. Sebab kita sudah iktikad, kita sudah bersangka bahawa mandi wajib kita sudah sah. Maka kalau kita keluar ada lagi bisikan was-was, jangan kita layanlah. Sebab itu bisikan daripada syaitan. Orang yang terkena penyakit was-was disunatkan membaca la ilaha illallah sebelum melakukan takbiratul ihram, kerana syaitan akan menjauhkan diri apabila mendengarnya. Kalau ada yang was-was, Allah, berhenti lagi. Angkat lagi, Allah, berhenti lagi. Kalau yang jenis begitu, baca la ilaha illallah, barulah angkat takbiratul ihram. Kata penulis buku. Setengah ulama berkata bahawa untuk menghilangkan was-was dalam solat, seseorang itu hendaklah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum melakukan takbiratul ihram, dan membaca doa berikut ini sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma inni a'udzu bika min syaitonil waswasati khinzab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada syaitan membawa was-was yang bernama khinzab. Itulah berkaitan was-was.
Rukun solat yang ketiga, ini kita kelaskan pergi ke rukun fi'li, yaitu berdiri betul bagi orang yang berkuasa, bagi yang berkemampuan. Sekiranya uzur, boleh solat dalam keadaan duduk, baring mengiring sebelah kanan, ataupun baring mengiring sebelah kiri, menelentang, atau sekadar yang ia boleh lakukan mengikut kemampuan masing-masing. Jadi kita baca sepintas lalu berkaitan antara keuzuran yang membolehkan seseorang itu bersolat tanpa berdiri. Ada 5 sebab jika berlaku salah satu daripada 5 ini, boleh kita solat tanpa berdiri. Yang pertama, seseorang yang takut akan pening kepalanya yang boleh mengganggu kekhusyukan solat. Pening yang melampaulah, bukan dibuat-buatlah peningnya. Seseorang yang takut sampannya akan tenggelam jika dia bersolat berdiri di atas sampan. Seseorang yang takut sampannya akan tenggelam jika dia bersolat berdiri di atas sampan. Jadi boleh solat dalam keadaan duduk ataupun tanpa berdiri. Seseorang yang menghidap penyakit salasul baul. Salasul baul ini, salasal baul, yaitu penyakit kencing tidak lawas. Penyakit kencing tidak lawas ini, cara solatnya, masuk waktu solat, barulah berwudu. Jadi sebelum berwudu itu, pergi tandas, buang air kecil, bersihkan, baru balut dengan tisu, tutup supaya tidak keluar. Itu yang disebutkanlah penyakit kencing tidak lawas. Jadi solatnya itu untuk fardu tersebut saja. Contoh azan zuhur, jadi solat untuk zuhur itu saja, fardu zuhur. Masuk waktu asar, kena wudu yang baru. Melainkan solat sunat boleh beberapa kali. Sama juga bagi individu perempuan yang istihadah, di mana jika dia bersembahyang berdiri, air kencingnya akan mengalir. Seseorang yang menghidap penyakit salasal baul, di mana jika dia bersembahyang berdiri, air kencingnya akan mengalir. Jadi boleh solat dalam keadaan tanpa berdiri. Seseorang yang diberitahu oleh dokter yang boleh dipercayai, dokter yang berautoriti, bahwa tanpa solat berdiri penyakitnya akan cepat sembuh. Kemudian yang kelima, seseorang yang jika dia bersembahyang berdiri akan diketahui kedudukannya oleh musuh dalam peperangan. Jadi 5 perkara ini boleh solat dalam keadaan tanpa berdiri. Seterusnya, kita lihat rukun solat yang keempat. Rukun solat yang keempat ini kita kelaskan antara 3, yaitu qalbi, qauli, fi'li. Rukun solat yang keempat ini kita kelaskan dia pergi ke rukun qauli, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Jadi insyaallah kita akan pergi ke slide ini, 156 hukum dan kesalahan Al-Fatihah. Kita akan lihat satu persatulah, supaya insyaallah Al-Fatihah kita itu betul. Kalau Al-Fatihah kita betul, maka solat kita pun sah insyaallah. Okay, sebelum kita pergi ke slide ini, kita baca terlebih dahulu apa pengarang kitab mau sampaikan. Membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi setiap rakaat, kalau 4 rakaat kita dirikan, maka 4 rakaat ini kita kena baca. Dan bismillah ialah satu daripada ayat Al-Fatihah. Maknanya bismillah pun Bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalam surah Al-Fatihah yang perlu kita baca. Perlu diingat bahwa adalah wajib memelihara segala makhraj dan tajwid Al-Fatihah. Maksud makhraj ini tempat keluar huruf lah. Kalau kita mau pastikan betul kelas di mana makhraj kita itu keluar, kita tambah alif di depan huruf hijaiyah.
Contoh huruf ba. Huruf ba kita tambah alif di depan ab. Jadi makhraj bagi huruf ba adalah daripada dua bibir kita. Gitu. Ya, kita cari dulu sekejap. Kita lihat berkaitan makhraj huruf. Ya, ke surat 5. Ini. Okay, makhraj huruf. Kita sentuh berkaitan surah Al-Fatihah. Yang kita sentuh sedikitlah. Makhraj huruf ni maksudnya makhraj tempat keluar huruf-huruf hijaiyah daripada hamzah ataupun alif sehingga ya. Terbahagi kepada 5. Ini secara seminta selalu sahaja. Al-haq yaitu kerongkong, al-lisan lidah, asy-syafatain dua bibir, kemudian al-jawf ini apa? Al-khayshum hidung. Jadi semua huruf ini contoh kha, kita tambah alif di depan, alif tambah kha, jadi 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 kalau kita rasa tu di mana? Di sini. Jadi qalqalah bagi huruf kha adalah al-halqu. Al-halqu hujung kerongkong. Begitulah secara ringkasnya bagaimana kita mau tentukan setiap huruf hijaiyah itu makhrajnya. Contoh al-lisan, lidah. Ada 18 huruf. Ada ini pula. Ada 18 huruf lisan. Contoh ro. Macam mana kita mau tentukan ro ini adalah makhrajnya al-lisan tambah alif di depannya. Alif tambah ro, ar. Jadi kalau kita rasa getaran tu ar. Begitu. Faham? Boleh? Jadi semua daripada alif sampai ya terbahagi kepada 5 pecahan. 5 pecahan. Al-jawfu, rongga. Rongga mulut. Rongga mulut ada 3 sahaja. Inilah rongga mulutnya. Rongga mulut. Ada 3 sahaja, yaitu alif, waw, ya. Au. Jadi kita rasakan dekat rongga. Au, ai. Kalau al-khayshum, hidung. Nun dan mim. An, kita tambah alifkan di depan. An, am. Kita rasa hidung kita itu bergegar. Al-khayshum. An, am. Jadi makhraj bagi huruf nun dan mim, mana tahu akan datang nanti kan kita ditanya oleh anak kita dan sebagainya. Kalau kita ditanya apa makhraj bagi huruf mim, jadi kita tambah alif di depan mim, am ataupun an. Jadi kita boleh jawablah, makhraj bagi huruf nun adalah al-khayshum. Inilah berkaitan makhraj. Jadi setiap ayat ataupun huruf di dalam surah Al-Fatihah kita kena baca dengan makhraj yang betul. Jadi maksudnya setiap huruf itu mesti disebut dengan betul. Ada 7 ayat, termasuk basmalah. Syarat sah bacaan Al-Fatihah. Sebelum kita pergi ke slide ini, kita lihat syarat sah bacaan Al-Fatihah. Bacaan itu didengarinya dengan jelas jika dia mempunyai pendengaran yang baik. Jadi maksudnya 7 ayat ini kita perlu lafazkan, telinga kita sendiri dengar. Tidak boleh baca dalam hati, tidak boleh sekadar mulut bergerak-bergerak. Mesti kita keluarkan suara yang perlahan, yang telinga kita sendiri boleh dengar. Yang kedua, membaca mengikut tertib ayat.
serta jelas sebutan huruf dan bacaan yang bersabdu. Maksudnya mengikut tertib ayat lah. Tidak boleh kita baca ayat kedua dulu, ayat pertama 7, 2, 4, 5, 6. Mesti ikut urutan daripada 1 sampailah ke 7. Menyebut sebutan kalimah dalam surah itu dengan betul sama dengan maknanya. Jika tidak, solatnya dianggap tidak sah. Kecuali kesalahan. Kita sedikit tambah masa sedikit. Kecuali kita kalau perubahan yang ketara, yang besar. Kalau sekadar harakatnya tu kurang, itu dimaafkan. Yang tidak boleh kalau berubah barisnya, pertama baris fathah, dibaca baris kasroh, baris bawah. Jadi maknanya kalau kesalahan besar itu yang ketara, yang pertama berubah barisnya, yang kedua berubah hurufnya. Kalau kedua-dua ini kita lakukan, maka tidak sah, tidak betullah bacaan surah Al-Fatihah kita. Kalau sekadar berubah harakat bacaannya, itu masih lagi boleh dimaafkan. Kemudian bacaan surah Al-Fatihah dalam solat hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab. Jadi rukun qauli ini mestilah dibaca dalam bahasa Arab, termasuklah bacaan solat yang lain. Yang kelima, syarat sah bacaan Al-Fatihah yang kelima, hendaklah menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ketika dalam keadaan berdiri dan tidak boleh disambung dalam keadaan rukuk. Saya yakinlah tuan-tuan semua boleh fahamlah maksud yang kelima ini, menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ketika dalam keadaan berdiri. Kalau tidak habis ataupun tidak sempat baca surah Al-Fatihah, dia baca ketika rukuk, tidak boleh. InsyaAllah mungkin kita akan sambung minggu depan berkaitan hukum dan kesalahan Al-Fatihah terdapat 196. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Yang baiknya datang daripada Allah, yang kurang baiknya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jika ada tersilap kata, harap dimaafkan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'an wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan kafaratul majlis dan surat al-subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.